Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 14, Sayangi Malaysia. Tajuk unitnya Muzium Mini dalam standard pembelajaran 5.2.3/1. Dari segi standard kandungan 5.2 ini, kita akan memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.2.3/1, memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks, iaitu kata ganda penuh. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti 10 kata ganda penuh yang terdapat dalam teks dengan betul. Yang kedua, melengkapkan 4 ruangan jawapan dengan kata ganda penuh dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat mengenal pasti 8 daripada 10 kata ganda penuh yang terdapat dalam teks dengan betul secara individu. Yang kedua, melengkapkan 3 daripada 4 ruangan jawapan dengan kata ganda penuh dengan betul secara individu. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia untuk belajar topik tata bahasa pada hari ini, iaitu kata ganda penuh. Ya, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 107 dalam tajuk unitnya Muzium Mini. Ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks dan kita perlu membaca teks ini. Ya, sambil membaca, kamu boleh melengkapkan 4 pensil yang terdapat dalam teks dengan kata ganda penuh. Okey, murid-murid sudah bersedia? Kita akan baca teks ini bersama-sama. Unitnya Muzium Mini. Semasa di kampung, Afifi dibawa oleh datuknya ke muzium mini yang diusahakan oleh penduduk kampung. Afifi: wah, sungguh kreatif penduduk di kampung ini. Datuk: betul Afifi, pembinaan muzium mini ini hasil usaha mereka secara sukarela. Rumah ini ialah sumbangan penduduk. Bendera-bendera di sekeliling sudut pameran sumbangan daripada pelbagai pihak. Para pelajar institusi pengajian tinggi pula gigih menghias muzium ini. Afifi: barang-barang di sini juga menarik dan tersusun. Datuk: ya Afifi, barang-barang lama seperti hiasan rumah, pinggan mangkuk, kraf tangan, duit dan stem lama serta perabot antik diletakkan di situ. Afifi: di sana pula, Afifi melihat alat kegunaan harian dan senjata lama dipamerkan. Tentu alat-alat itu mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Datuk: sudah tentu Afifi, peminat barangan lama tentu terpegun apabila melihat pameran-pameran barangan yang diletakkan di dalam rak berkaca itu. Afifi: wah, itu potret, tempat kosong, yang berjasa kepada negara, tempat kosong, dan berseni sungguh potret itu, tempat kosong. Monumen itu pula ada nilai kreatifnya. Tentu juru fotonya seorang yang hebat. Datuk, mengapakah muzium mini ini ditubuhkan? Datuk: muzium ini akan menceritakan cara dan resam hidup orang dahulu kepada generasi baharu seperti Afifi, sekaligus menanamkan sikap patriotik. Afifi: oh, begitu. Seronoknya, ada juga tempat kosong patriotik berkumandang sebagai halwa telinga kita. Okey, baiklah murid-murid, ini dialog di antara Afifi dan datuknya, di mana datuknya telah membawa Afifi untuk berkunjung ke sebuah muzium mini yang diusahakan oleh orang-orang kampung di situ. Jadi di situ Afifi merasa terpegun melihat muzium mini yang penuh dengan hiasan yang cantik dan menarik. Jika dilihat daripada dialog ini, pembinaan muzium ini adalah hasil usaha penduduk kampung yang secara sukarela. Ya, di mana sumbangan penduduk kampung dari segi bendera-bendera, kemudian sumbangan pelajar, ya, sudut pameran, hiasan rumah seperti pinggan mangkuk, kraf tangan, duit dan stem lama serta perabot antik telah disumbangkan oleh penduduk kampung untuk mencantikkan lagi muzium mini ini. Di muzium ini juga Afifi dapat lihat beberapa kegunaan ataupun alat kegunaan harian dan senjata lama yang turut dipamerkan, mana alat-alat ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Ya, Afifi juga dapat melihat beberapa keping potret di dalam muzium mini ini. Ya, tujuan muzium ini dibina untuk
menceritakan cara dan resam hidup orang dahulu kepada generasi yang akan datang. Ini satu usaha yang baik ya, yang dilakukan oleh penduduk kampung untuk memastikan generasi-generasi seperti kita ya, dapat mengetahui tentang adat dan resam hidup masyarakat dahulu. Usaha ini amat baik dan perlu dilakukan oleh ramai lagi orang di setiap kawasan supaya generasi akan datang tidak akan lupa asal usul mereka. Ini tentang dialog Afifi dan Datuk. Jika kamu lihat dalam kotak warna kuning tu ada perkataan gambar-gambar, cantik-cantik, tokoh-tokoh dan lagu-lagu. Itu merupakan kata ganda penuh. Kita perlu mengenali apa itu kata ganda penuh. Kata ganda ialah proses mengulang sesuatu perkataan sama ada sebahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Kata ganda ini terbagi kepada 4, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berimbuhan dan kata ganda berirama ataupun berentak ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang kata ganda penuh. Apa itu kata ganda penuh? Ya, kata ganda penuh bermaksud seluruh perkataan diulang tanpa mengalami perubahan bunyi atau bentuk sama ada berimbuhan atau tidak. Mari kita lihat contoh dia. Contoh-contohnya anak-anak, ikan-ikan, manis-manis, kayu-kayu, cara-cara, adik-adik, awal-awal, orang-orang, comel-comel, daun-daun, kuat-kuat, gemuk-gemuk. Tentu kamu boleh menyatakan beberapa contoh lain jika kamu melihat dari sudut barangan atau benda yang ada di rumah kamu. Kamu boleh gandakan menggunakan kata ganda penuh. Jelas ya murid-murid tentang kata ganda penuh? Kalau jelas, kita pergi ke slide yang seterusnya. Aktiviti kita yang seterusnya mengenal pasti dan melengkapkan kata ganda penuh di dalam teks. Di dalam teks dialog yang kita baca, di antara Afifi dan Datuk tadi, ada banyak perkataan kata ganda penuh. Ingat ya murid-murid, kita nak mengenali kata ganda mesti mempunyai tanda sepang. Dan kita mempelajari hari ini ialah kata ganda penuh yang perlu diulang secara penuh tanpa adanya perkataan lain. Jelas ya? Tak kiralah sama ada dia sama kata ganda tunggal ataupun kata ganda yang telah menerima imbuhan. Mari kita lihat satu persatu ya. Kata ganda yang pertama ya, kata ganda penuh yang pertama bendera-bendera. Ya, bendera-bendera. Yang kedua barang-barang. Yang ketiga alat-alat. Dalam penenggang yang slide ini kita akan lihat, dalam slide ini kita dapat lihat 3 kata ganda penuh yang kita telah temui. Kita lihat seterusnya. Jika kamu perhati di dalam buku teks ataupun teks yang telah kita baca tadi, ada 4 batang pensil yang perlu kita lengkapkan dengan kata ganda penuh. Jawapannya telah diberi, iaitu gambar-gambar, cantik-cantik, tokoh-tokoh, lagu-lagu. Kita cuma perlu mencari ataupun melengkapkan kata ganda ini termasukkan dalam ayat yang telah diberikan. Sebelum itu, kata ganda yang keempat iaitu pameran-pameran. Mari kita lengkapkan teks ini. Wah, itu potret. Yang pertama kita lihat itu potret tokoh-tokoh yang berjasa kepada negara. Tempat kosong dan berseni sungguh potret itu. Murid-murid boleh pilih ya kata ganda mana yang sesuai untuk dimasukkan pada batang pensil yang kedua. Ya, yang kedua ni. Tentulah cantik-cantik dan berseni sungguh potret itu. Yang ketiga, gambar-gambar monumen itu pula ada nilai kreatifnya. Tentu juru fotonya seorang yang hebat. Datuk, mengapakah muzium mini ini ditubuhkan? 3 dah kita lengkap untuk dialog Afifi. Kita lihat dialog Afifi yang bawah tu. Mari kita lihat yang keempat ya. Yang keempat lagu-lagu. Oh begitu seronoknya. Ada juga lagu-lagu patriotik berkumandang sebagai halwa telinga kita. Sesuatu perkara ataupun lagu kita dengar sedap didengar di deria telinga. Kita akan meneruskan PDPR kita dengan melakukan latihan interaktif World Games. Ini ialah games yang telah cikgu sediakan berkaitan dengan topik kata ganda penuh. Kamu boleh pergi ke bahagian video penerangan video di bahagian bawah. Kamu boleh klik link interaktif game dan kamu boleh bermainnya secara dalam talian. Saya mengharapkan ini dapat meningkatkan kemahiran kamu terhadap penggunaan kata ganda penuh. Sebelum itu cikgu ingin kongsikan nilai murni pada hari ini itu menerapkan semangat sayang akan negara.
Kamu lihat dalam dialog tadi, penduduk kampung melakukan sesuatu aktiviti yang memberikan manfaat kepada generasi muda, iaitu dengan menubuhkan muzium mini. Di dalam muzium mini itu disematkan, disimpan pelbagai sejarah yang perlu diketahui oleh generasi muda. Adat resam, peralatan, gambar-gambar, potret, monumen dan sebagainya yang boleh dilihat, ditonton, dipamerkan kepada generasi muda supaya mereka tahu sejarah dan adat resam orang-orang dahulu. Jelasin murid-murid. Sampai di sini saja perkongsian cikgu. Kita akan berjumpa lagi dalam video PDPR yang seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.